Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma'. Bismillahi rabbil ardi wassama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da'. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba alladhi arsaltahu ala kaffatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma hawalina wa la alaina, Allahumma hawalina wa la alaina, Allahumma hawalina wa la alaina. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik, wa min ilmina ila ilmik, wa min iradatina ila iradatik. Fa a'udzu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura, thumma amma ba'd. Kita lihat kitab Bekal Akhirat. Susunan Al-Faqir Ilallahil Qawi Maulana Syekhuna Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Kita baca satu selawat yang panjang, iaitu selawat Ibnu Mashish, muka surat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man minhu syaqqatil asrar wa falaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu adam fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل
واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama membaca selawat Ibnu Mashish yang dinisbahkan kepada seorang wali Allah yang masyhur, yaitu Sayyidi Abdus Salam Al-Mashish radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang merupakan seorang ulama, seorang wali yang saleh, dan alhamdulillah kita telah mengambil sedikit daripada barakah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada wali ini. Mudah-mudahan salawat itu melayakkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalam salawat tersebut menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, dan juga akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan puji-pujian yang selayaknya bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan merupakan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati, tulisan karangan Al-Alimul Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah.
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Terakhir kita dah sampai muka surat ya, muka surat 88. Masih lagi dalam bab yang ketiga pada menyatakan 10 perangai yang dipuji. Kita dah masuk pada fasal yang kedua. Sebelum ini fasal pertama iaitu fasal taubat daripada segala dosa. Dan fasal yang kedua ini ialah fasal pada menyatakan takut kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa takut, yakni khauf, itu kepedihan dan kesakitan hati dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Dan terkadang takut itu adalah kerana dosa. Terkadang ia kerana mengenali sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama, iaitu mengenali sifat Allah Ta'ala, menjadi punca dia takut pada Allah. Ini yang paling bagus, yang paling sempurna, berbanding dengan takut bila Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan dia ke dalam dosa. Tetapi takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kenal Allah melalui sifat-sifat dia yang sempurna itu. Itulah yang paling baik sekali, yang paling tepat sekali. Kerana orang yang mengenali Allah Ta'ala itu tidak dapat tiada ia takut kepadanya. Kerana inilah Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Surah Fatir. Sesungguhnya takut itu mengikut kadar pengenalan, kadar ma'rifah. Sesiapa yang banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Dan sesiapa yang sedikit pengetahuannya, yakni ma'rifahnya, nescaya sedikitlah takutnya. Kerana inilah Nabi SAW bersabda, ana akhwafukum lillahi ta'ala, aku lebih takut kepada Allah Ta'ala daripada kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Kerana Nabi SAW adalah lebih banyak pengetahuannya daripada orang lain. Dan sesungguhnya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Takut disebabkan dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Ta'ala menghimpunkan 4 perkara bagi sekalian orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut kajian para ulama sufi. Yang pertama, apa yang dia dapat ialah petunjuk. Petunjuk daripada Allah. Yang kedua, rahmat daripada Allah. Yang ketiga, pengetahuan, ma'rifah daripada Allah. Dan yang keempat, ridha daripadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil daripada takut dia akan kepada Allah Ta'ala, kerana lantaran tahu dia, kenal dia, pasti dia, yakin dia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala hudan wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Terkandung petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka daripada melanggar perintahnya.
Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda, yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut, yakni daripada melanggar perintah Tuhannya. Itu dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis berkenaan dengan tajuk kita ini, iaitu khauf. Ini menunjukkan bahawa apa yang diperbahaskan oleh para ulama sufi dalam ilmu tasawuf, dan mengambil satu bab khauf ni sebagai satu bab, sebagaimana kitab fiqh dan kitab-kitab ilmu Islam yang lain ada bab yang menceritakan tentang taharah, ceritakan tentang munakahat, ceritakan tentang muamalat, ya. Begitu juga para ulama tasawuf, mereka ni mengambil satu bab dan mengistimbatkan dari dalil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyokong apa yang diperbahaskan dalam asas ilmu tasawuf. Ya. Itu sebablah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, yang merupakan penghulu orang sufi, beliau mengatakan bahawa ilmuna hadza musyayyadun bil Quran was sunnah. Ilmu kami ini musyayyadun, diikat kuat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah, ya, kita tidak boleh, walaupun kita menjalani tasawuf dan juga belajar ilmu tasawuf, tidak boleh kita mengenepikan apa yang terbit daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ada di kalangan orang yang mendakwa mereka sufi, mereka ahli tasawuf, mereka syaikh tasawuf, tetapi mereka tidak tanduk mereka bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah sebenarnya orang yang pertama sekali yang dijauhi oleh orang sufi, orang tasawuf, ya. Sebab itulah antara syarat-syarat bagi seseorang yang memimpin madrasah tasawuf, tidak boleh tidak dia mestilah seorang yang mengetahui akan tafsiran ayatul Quran dan syarah hadis Nabi, dan juga bahasa Arab dengan baik, dapat mengetahui majaz, isti'arah dan sebagainya, ya. Kerana apa? Kerana perkara-perkara ini cukup penting untuk menjadi rujukan kepada murid-murid mereka, supaya mereka disebabkan pengetahuan berkenaan dengan istimbat hukum, nasih dan mansuh, mantuk dan mafhum yang adalah Al-Quranul Karim. Bila mana diajukan persoalan kepada mereka, maka mereka mengeluarkan pendapat ataupun fatwa yang betul. Jadi terselamatlah madrasah tasawuf tadi daripada sebarang penyelewengan, ya. Takut terhasil dengan dua perkara. Khauf itu terhasil dengan dua perkara, yakni yang pertama dengan pengetahuan dan pengenalan.
Mereka mengetahui kebesaran Allah Ta'ala dan terkayanya daripada segala makhluk. Pengetahuan, makrifah. Boleh beza. Boleh beza antara Allah dan makhluk. Ya. Mereka tidak terkesan dengan fahaman yang mengatakan bahawa Allah itu seperti makhluk. Ini orang yang tak boleh beza. Ada. Bukan sikit-sikit bilangan dia. Mereka percaya yang Allah itu seperti makhluk. Ada. Jadi golongan ini ialah golongan yang tidak tahu beza, tidak ada makrifah. Ya, jadi kita hari ini alhamdulillah ada ulama-ulama yang datang untuk mengajar kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya kita boleh beza di antara pencipta dengan apa yang dicipta, di antara khalik dan makhluk. Ini perkara asas, tak susah. Ini perkara yang paling mudah sebenarnya, asas. Ya, sebelum kita pergi kepada perkara yang lebih dalam, lebih halus, lebih tinggi lagi, iaitu dapat membezakan. Di situlah akan terbitnya makrifah. Usaha kita mencari maklumat, mencari guru yang boleh menunjukkan kita beza di antara khalik dengan makhluk, di antara Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Usaha kita tu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihatnya benda yang kita ada, bukannya dilihatnya kitab yang kita ada, bukan dilihatnya pakaian yang kita ada, bukan dilihatnya guru kita ada, tapi usaha kita mencari itulah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Usaha kita yang sungguh-sungguh itu tuan-tuan, ya, untuk dapatkan maklumat, dapatkan pengetahuan, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan gantikan dengan makrifah kepada kita. Jadi orang yang benar-benar menjalani jalan ini adalah orang-orang yang Masya Allah tabarakallah dikurniakan yakin, dikurniakan sa'adah, sakinah di dalam hatinya. Yang kedua, mereka mengetahui bahawa ia yang menjadikan, yakni Allah yang menjadikan syurga dan api neraka dan menjadikan penghuni bagi keduanya. Dia perkara sam'iyat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi dia mengetahuinya. Hasil usaha dia sebelum ini, membaca, hasil usaha dia berguru, hasil usaha dia musafir mencari ilmu, akhirnya perkara yang tak dapat dilihat dengan mata kepala dia percaya dengan yakin. Khususnya perkara-perkara sam'iyat, ya, yang bersangkutan dengan alam barzakh, alam akhirat, yang merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah. Bila mana kita sebut akidah, maka kita akan bertemu dengan tiga perkara besar, iaitu ilahiyah, ya, ketuhanan. Yang kedua nubuwah, iaitu kenabian. Dan yang ketiga ialah sam'iyat, perkara-perkara sam'i. Sam'i itu maknanya kita dengar saja, kita tak boleh lihat, tetapi dengan pendengaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita gunakan dengan cara yang betul, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran kita itu sebagai satu alat untuk kita sampai pada yakin. Tak semestinya benda kita lihat barulah kita nak yakin. Ya, ini kelebihan pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ada orang boleh dengar, tetapi mereka tidak boleh yakin. Bagaimanakah macam tu? Ini sebabnya mereka masih lagi pada asasnya tidak mengenal Allah dan sifatnya. Kerana sifat mendengar, sifat melihat, sifat ilmu, sifat kalam, ini adalah sifat ma'ani, ya, sifat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala,
tinggal lagi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai had, tidak terbatas kesempurnaannya, dan kita ini tuan-tuan terbatas kesempurnaan kita. Tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala menyerlahkan akan sifat sam'inya itu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang beriman, maka cukup mereka itu mendengar sahaja sudah datang yakin dalam hati. Ini adalah orang-orang yang najin, orang-orang yang berjaya mengenal dan juga mendapatkan akidah yang sejahtera. Yang ketiga, mereka tiada, itu orang yang takut itu tadi, mereka tiada mengetahui adakah ia penghuni syurga atau penghuni neraka. Tak dapat tahu. Melainkan dia menyerahkan urusan untuk meletakkan seseorang hamba itu ke syurga ataupun ke neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bolehlah sama sekali kita mendakwa mana-mana di kalangan hamba Allah, sekalipun mereka ahli maksiat, tak boleh kita menghukumkan mereka sebagai ahli neraka. Tak boleh sama sekali kita menghukumkan mereka sebagai ahli neraka. Kita nak denda dia mengikut undang-undang boleh. Sabit kesalahan di mahkamah, dapati bersalah, melakukan kesalahan, melakukan maksiat dan sebagainya, itu boleh. Itu adalah salah satu daripada rukun-rukun kekuatan ataupun tonggak agama kita. Tetapi walaupun dia hakim mahkamah syariah, hakim tinggi mahkamah syariah, tidak boleh dia menghukumkan pesalah yang ada di dalam kandang mahkamah tersebut sebagai ahli neraka, tak boleh. Kerana apa? Kerana kalau mereka ini menghukum sedemikian, ini mereka mendakwa mereka mengetahui urusan syurga, penghuni syurga, siapakah yang penghuni syurga, siapakah penghuni neraka, sedangkan perkara tersebut hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian tidak dapat tiada daripada ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hujah akliyah yang membantu ke arah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, iaitu al-khauf. Dan yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut, iaitu dengan menilik kepada kelakuan mereka dan mendengar perkhabaran mereka. Terutamanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul anbiya, penghulu segala nabi. Dan kalau nisbahkan ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala ulama. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkan pada aku akan ilmu. Tambahkan padaku akan ilmu. Jadi itu sebablah ilmu yang maksudnya apa? Ilmu yang menjurus ke arah, membantu ia bertambahkan rasa takut pada Allah SWT. Sebagai ulama tasawuf, mereka katakan ini ilmu tasawuf, dia kata. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang masyhur yang kita dengar, apa kata Nabi SAW? Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu tu satu je. Kalau ilmu lebih daripada satu ilmu, dua ilmu ilmani, lebih pada dua ilmu ulum, bagi ulum. Tapi kenapa Nabi SAW sebut
Talabul ilmu, satu ilmu, menuntut satu ilmu je. Faridah, merupakan satu kefarduan, satu kewajipan, tak boleh tidak setiap hamba yang mukallaf untuk menuntutnya. Kan? Jadi bila mana dirujuk pada para alim ulama, masing-masing mereka mengatakan ini ilmu fiqh, ini ilmu akidah, bukan ilmu lain, satu ilmu saja. Tak, ini ilmu Quran. Tak, ini ilmu hadis. Tapi ulama tasawuf mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis musalsal bisufiyah. Hadis ini bukan hadis sekadar hadis yang diucapkan Nabi, tapi hadis yang diucapkan secara turun-temurun daripada satu generasi kepada satu generasi, diriwayatkan secara sahih. Dan paling banyak meriwayatkan hadis ni di kalangan orang-orang sufi. Mereka mengatakan ini adalah hadis musalsal bisufiyah, iaitu ilmu ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Satu ilmu ini ialah ilmu tasawuf. Ya, talabul ilmi, menuntut ilmu tasawuf, faridah ala kulli muslim wa muslimah, merupakan satu fardu. Kenapa? Kerana ilmu inilah yang pertama sekali mengajak kepada takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak boleh tidak seorang ulama, seorang ahli ilmu, seorang cendekiawan Islam, mestilah dia orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batina, zahir dan batinnya. Jadi kalau nak tahu perbahasan lebih lanjut, kita boleh buka huraian daripada syarah hadis al-ilmu. Apakah al-ilmu? Ada alif lam, ilmun ada tanwin. Apa beza dia? Bezanya ialah, nanti tanya ustaz yang mengajar bahasa Arab. Sini ada ustaz mengajar bahasa Al-Quran kan. Apa beza ustaz? Kalimah yang ada alif lam dan kalimah yang tak ada alif lam tapi dia ada tanwin. Oh, ustaz tu mesti jawab ini kalimah nakirah dan ini kalimah ma'rifah. Nanti tanya tuan-tuan ya. Apa beza nakirah dan ma'rifah? Oh, ustaz kata nakirah dan ma'rifah tu ialah nakirah tu umum, ma'rifah tu khusus. Jadi al-ilmu itu ilmu yang khusus. Jadi itu di sudut bahasa kita pun dah tahu, dah dapat gambarkan bahawa ilmu itu ialah ilmu tasawuf. Sesuai dengan hadis lain yang menyokong dan ayat-ayat Quran yang menyokong. Baik. Yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sebablah sebelum seseorang guru itu mengajar anak-anaknya supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terlebih dahulu mereka membawa anak-anaknya, murid-muridnya mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai peringkat boleh membayangkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakannya kitab Syama'il Muhammadiyah, dibacakannya kitab Asy-Syifa' bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, diajarkannya salawat-salawat ke atas anak-anak muridnya dengan sebanyak-banyaknya salawat, ya, ditunjukkannya sunnah-sunnah yang kecil-kecil untuk diamalkan secara berterusan. Ini juga adalah satu cara memperlihatkan kepada muridin akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya juga orang yang membaca kitab-kitab tertentu seolah-olah mereka berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya orang yang membaca kitab Bidayatul Hidayah. Ada ulama mengatakan bahawa orang yang membaca kitab Bidayatul Hidayah, ya, kitab asas tu, kitab asas karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, orang yang membaca kitab ini seolah-olah mereka ni berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang membaca surah Yasin. Orang yang membaca surah Yasin selalu
Ada ulama mengatakan bahawa orang yang mengamalkannya selalu, mereka ini sentiasa duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh para ulama. Kita nak percaya terpulang atau tidak, terpulanglah kepada kecenderungan kita. Ya. Tetapi nak menunjukkan bahawa apa isi kandungan kitab tersebut semuanya menceritakan tentang akhlaknya, perjalanannya dan juga kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinafikan. Jadi baginda Rasulullah SAW orang-orang yang paling takut sekali dengan Allah. Bandingan seperti kanak-kanak ia tiada takut kepada ular kerana ia tiada mengetahui bahawa ular itu menyebabkan kebinasaan. Tak tahu ular ada bisa. Berlainan bapa bagi budak itu, ia takut kepada ular kerana ia mengenali dan mengetahui kemudaratan dan sebab pagutan ular itu. Tetapi apabila kanak-kanak itu melihat ayahnya takut kepada ular dan lari daripadanya dan gemetar badannya kerana melihat ular itu, nescaya ia mengikut ayahnya pada ketakutan dan turut merasa takut di dalam hatinya, sekalipun ia tiada mengetahui sifat ular. Inilah yang pentingnya nisbah kepada melihat kepada orang, melihat kepada syakhsiah seseorang yang soleh, melihat bersyakhsiah. Itu hari ini alhamdulillah ramai di kalangan para alim ulama yang terbukti mana mereka ini benar-benar orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kisah disampaikan pada kita. Kita boleh lihat di mana-mana. Kita boleh buka YouTube, kita boleh buka Facebook, yang mana ulama-ulama pun mengambil bahagian dalam media sosial ni untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Jangan kita lihat saja apa yang mereka sampaikan, tapi kita lihat pula bagaimanakah mereka menjalani kehidupan mereka seharian. Ya. Orang yang lihat daripada jauh, daripada media sosial, dia lihat apa yang dicakap saja. Ya. Kurang untungnya. Ada juga faedahnya. Tapi kalau nak dapat faedah lebih, kena duduk bersama dengan para alim ulama. Ya. Usaha untuk bersama, sentiasa dapat bersama-sama dengan mereka. Lebih-lebih lagi anak-anak kita lah, tuan-tuan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, jangan rasa terhina kalau kita hantar anak kita pergi madrasah. Duduk pondok, duduk asrama, duduk pesantren. Kerana apa? Kerana tujuannya inilah dia. Ya, untuk membentuk syakhsiah mereka supaya hari-hari mereka dapat tengok tok guru. Tengok tok guru akhlaknya, tutur katanya, cara hidupnya, pakaiannya, muamalatnya, keluarganya, bagaimanakah anak isterinya, bagaimanakah aktiviti siangnya dan malamnya. Ini penting untuk proses pentarbiahan dan juga proses suhbah, yakni persahabatan di antara kita orang yang kurang berilmu kepada yang berilmu. Orang yang masih lagi belum ada akhlak perlu bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak. Jadi inilah kaedah yang dipertahankan secara turun-temurun. Sebab itulah kita kena menyokong usaha menghidupkan madrasah-madrasah, menghidupkan pusat-pusat tarbiyah, pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Kerana ia akan melahirkan akhlak, akan melahirkan sakinah, saadah di dalam jiwa insan. Dan ketahuilah bahawa takut itu seperti camti. Didatangkan lagi perumpamaan di dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili radhiyallahu taala anhu, yang menghalaukan seorang hamba kepada kejayaan, yakni tuah di akhirat, tetapi tiada sepatutnya ia berlebih-lebih hingga membawa kepada berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa benda pun tak boleh secara berlebihan yang membawa kepada kecewa, putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dah jatuh dengan dosa, dah ditakdirkan melakukan dosa, jangan putus asa, teruskan ibadah.
teruskan ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunat. Jangan malu, jangan segan. Tengah orang bila mana dah buat dosa, maklumlah zaman sekarang ni ya, ramai orang yang tak punya akhlak. Bila mana dilihat kawan dia ataupun saudara dia ataupun jiran dia buat dosa, maka dia akan dilabel. Ya, lebih-lebih lagi pula ustaz. Yang jiran tu ustaz buat dosa. Kalau orang biasa tak heranlah. Ustaz terjatuh dalam dosa. Dia pun ketawa. Dia kata, ustaz pun manusia juga macam kita, dia kata. Tak terlepas daripada dosa. Ya, kita apa lagi? Kan? Kalau macam tu kita pun tak kisahlah. Jadi mereka jadikan, mereka bukan tutup keaiban, ya, tetapi mereka jadikan bahan hiburan. Ini golongan ahlu syaqawah, kata Ibnu Athaillah Sekandari. Ya, ahlu syaqawah tu apa dia? Orang yang celaka tu apa dia? Orang yang celaka itu apabila mereka merasa terhibur dengan kesilapan dan juga kesalahan orang lain. Dia terhibur, orang lain buat salah dia rasa terhibur. Seolah-olah dia merasakan diri dia terlepas daripada kesalahan dan kesilapan. Ya. Orang ni ahlu syaqawah, kata Ibnu Athaillah. Ya. Tetapi kerana yang demikian itu dicela, bahkan apabila ia bersangat takut, hendaklah ia mencampurkannya dengan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, dan sepatutnya lebih banyak takut daripada harap selama ia masih mengerjakan dosa. Adapun orang yang taat, yang tiada maksiat, maka sepatutnya ia sama banyak antara takut dan harapnya. Seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jika diseru hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang lelaki, nescaya aku takut bahawa akulah lelaki yang dimaksudkan itu. Ini betapa tawaduknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ke semua orang kalau seandainya semua orang dah ditakdirkan masuk syurga, seorang je yang ahli neraka. Ya, aku bimbang aku orang yang seorang itu, dia kata. Dan jika diseru hendaklah masuk ke dalam api neraka sekalian makhluk kecuali seorang lelaki, nescaya aku mengharap akulah lelaki yang dimaksudkan itu. Aku yakin aku lelaki yang seorang tu. Semua masuk syurga, seorang je masuk neraka, seorang tu akulah tu, dia kata. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahawa bagi Sayyidina Umar ni adalah, ya, orang yang ditarbiyah, dibimbing, diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat, ya, dia dikurniakan tawaduk oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa merasakan dirinya itu kurang, sentiasa merasakan dirinya taksir, kurang dalam taat. Kita ni walaupun dah dikurniakan taat, jangan sekali-kali kita merasakan diri kita bahawa kita sudah banyak melakukan ketaatan. Sebaliknya apa tuan-tuan? Semakin banyak kita melakukan ketaatan, hendaklah kita merasakan semakin kurang ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yang banyak tu mungkin kita taat diri kita sendiri. Itu yang banyak. Ya? Kita nak makan gitu. Kenyang, nak minum. Diri kita nak minum, kita minum sampai hilang haus. Ya, kita nak pakai baju yang cantik, yang baru-baru. Ya? Kita nak pergi mana? Kita semua. Kita rasakan taat sebenarnya dalam hati kita lah tuan-tuan, ya. Walaupun zahirnya banyak taat, sebenarnya bukan taat pada Allah, tetapi taat pada diri aku sendiri. Adapun taat pada Allah masih kurang. Inilah, ya, pengakuan kita yang sepatutnya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya demikianlah keadaan kita, maka tidak ada ruang lagi untuk sifat takabur, sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah akan bersarang dalam hati kita, ya. Itu akhlaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala.
Adapun apabila ia hampir mati, maka kelakuan mengharap dan baik sangka kepada Tuhannya lebih utama baginya. Kerana Nabi SAW bersabda, la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah seseorang kamu mati pada mana-mana kelakuan, melainkan pada kelakuan ia membaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, husnul dhannu billahi. Ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan dalam hadis qudsi, menyatakan kedudukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ana ala zanni abdi bi, aku ini berdasarkan zan, sangkaan hamba-Ku. Aku ni berdasarkan sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku tu menyangka Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengampunkan dosanya, memanglah itu yang terjadi. Maksudnya tidak ada harapan dengan Allah Subhanahu, putus harapan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tak ampunkan dosa aku. Allah taala akan masukkan aku dalam neraka. Allah taala akan hilangkan keberkatan dalam hidup aku. Contohnya ada terlintas di dalam hati dia mengatakan demikian pun. Itu zon. Zon ni hampir pada yakin. Zon ni lah hampir pada yakin, belum yakin lagi. Zon. Ya, maka dia zon dengan Allah Subhanahu wa taala demikian rupa, maka sebenarnya itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dia. Sebab itulah kita kena berharap pada Allah, husnuzan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, Allah Subhanahu wa taala akan bagi rezeki, jangan risau. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan bagi ilmu, sabar. Berdoa terus, banyakkan bersabar, banyakkan berselawat. Ya. Ini kalimah-kalimah dakwah yang boleh membantu untuk kita supaya tidak bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Harap lain daripada cita-cita. Harap itu lain daripada cita-cita. Tak sama. Kerana harap itu bergantung hati dengan yang digemari pada menghasilkannya pada masa yang akan datang, serta ia berusaha pada sebab bagi menghasilkannya, seperti mereka yang menajak sawah dan menanam padi. Ya. Dia tengah tak ada hasil lagi. Hasil tak tahu berapa peringkat punya, berapa hasil, berapa beras yang bersih, yang boleh dimasak di tanah. Ya. Tetapi masa menuai padi itu tuan-tuan, ya, ini proses yang pertama sekali. Ya, proses menanam padi itu tadi. Ya, di situ dia telah ada harap. Itu dipanggil dalam bahasa Arab dia, dalam kalimah bahasa dipanggil roja. Bahasa Melayu pun ada juga roja, ya. Tapi tak sama bahasa Arab dengan bahasa Melayu punya rojak. Bahasa Melayu rojak itu kata nama bagi makanan. Rojak dalam bahasa Arab itu adalah sifat, ya, perbuatan ataupun perbuatan, ya, mengharap. Ya. Dia tak sama dengan cita-cita. Sebab apa? Jauh masih lagi, pada masa akan datang baru akan berhasil. Apa yang diharapkan pada hari ini. Padanya ia mengharapkan mendapat padi pada ketika menuai, sedangkan cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut tanpa berusaha menghasilkan yang digemarinya itu. Orang yang bercita-cita ni, dia ada cita-cita, dia tak ada usaha ke arah itu. Ya, tak ada usaha ke arah itu. Berbeza dengan orang yang berharap. Orang yang berharap,
ya, mereka ada usaha ke arah mendapatkan dan juga menghasilkannya. Seperti mereka yang mencita-citakan untuk mendapat padi tanpa menanam padi, atau mencita-citakan untuk mendapat anak tanpa berkahwin. Itu cita-cita sahaja terhenti. Berbeza dengan harap tadi. Ataupun dalam kalimah dalam bahasa Arab dipanggil amalun. Ya, bukan amalun, amalun. Hamzah, mim, lam. Iaitu cita-cita. Kerana perbezaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimah raja, kalimah harapan ni. Allah Taala tak gunakan kalimah cita-cita. Ya. Kerana orang yang yarjuna, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, yarjuna rahmatullah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dia dua adik-beradik kembar yang tak boleh terpisah, iaitu al-khaufu war-raja', takut dan harap. Dua-dua ni kata ulama tasawuf, ianya seolah-olah seperti dua sayap bagi seorang hamba untuk terbang usul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak boleh hanya takut saja tapi tak ada harapan. Tidak berharap pada Allah, ataupun hanya berharap pada Allah semata-mata tetapi tidak pula takut pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana satu sayap digunakan untuk terbang? Demikianlah kiasannya. Para ulama mengatakan kedudukan bagi orang-orang yang ingin, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ini dua sayap dia. Faedah bagi mengharap dan takut. Ada faedah dia disebutkan oleh musannif dalam kitab ini. Sesungguhnya faedah bagi mengharapkan takut itu gemar pada menuntut yang diharapkan. Suka dia. Yang diharapkan itu ialah dapat pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hari ni jumpa siapa kita rasa seronok tu. Kalau orang tua jumpa cucu lah macam seronok sekali kan. Ataupun orang muda jumpa siapa? Jumpa kawan-kawan lah. Jumpa kawan-kawan pula, kawan yang mana tu? Kawan lelaki ke kawan perempuan? Dah tentu kawan perempuan yang paling suka dia jumpa. Benda-benda ni semua, kalau mereka ni panjang akalnya, ataupun memikir mereka akan perkara tersebut, macam mana datang suka itu, dan ke manakah suka itu dihalakannya. Kalau fikir-fikir, oh kawan-kawan ni lama-kelamaan mereka pun akan akhirnya lost contact juga dengan kita. Cuba kita kira tuan-tuan, sejak kita remaja dulu sampai sekarang ni, berapa ramai kawan kita yang lost contact? Ramai, lebih 100 orang rasanya. Dua asrama dulu, sekolah dulu, agaknya berapa ramai kita dalam satu asrama tu, semua kawan kita. Hari ni yang dapat kontak 2 orang saja, kan? Yang 20 orang lagi, 30 orang lagi, entah mana pergi. Lost contact. Ya. Demikian sifat kawan. Yang itu yang kita suka jumpa tu. Apatah lagi, itu kawan yang mengajak pada kebaikan, yang sama-sama mengaji dengan kita. Apatah lagi kawan yang buruk perangainya, kawan yang mengajak pada kejahatan. Kalau kita suka juga jumpa dengan mereka, maknanya apa? Maknanya kita sudah cenderung kepada mereka dan menyebabkan kita nanti kecewa. Sedangkan yang nak kita jumpa, yang nak kita bertemu, yang nak kita bersama ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik. Itulah yang diucapkan dalam zikir tawaf tu tuan-tuan. Menunjukkan, menzahirkan pertemuan, ya, di antara
dia adalah seorang hamba dengan Tuhannya di dunia ini. Itulah nikmat kebahagiaannya. Kerana bila bersama Allah, maka kita akan bersama dengan segala-galanya. Bila kita bersama Allah, kita akan bersama dengan segala-galanya. Tak perlulah kita nak mencari-cari lagi dah. Sebab apa? Yang dicari sudah dijumpai. Baik. Dan faedah bagi takut itu gemar pada lari daripada apa yang ditakutinya. Lebih baik lagi. Itu akibat takut. Dan siapa yang mengharapkan sesuatu, nescaya ia menuntutnya. Itu kelebihan. Dan sesiapa yang takut pada sesuatu, nescaya ia lari daripadanya. Dan sekurang-kurang darjah ketakutan itu ialah menyebabkannya meninggalkan dosa dan berpaling daripada dunia. Kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita lari pada Allah. Sebagaimana kita takut dengan harimau, kita cabut lagi. Tetapi kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lari daripada dosa. Kita lari daripada tipu daya dunia. Kita lari daripada situ. Inilah tandanya orang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takrif tu kita kena jelaskan. Bukannya takut. Kalau kita tanya anak-anak kita ni, mesti ada perasaan takut. Adik takut apa? Takut hantu. Takut apa? Takut. Kadang-kadang kucing pun dia takut. Takut kucing, tak mahu. Jadi kita kena bagi penjelasan pada dia, supaya dia faham. Mungkin Allah sengaja jadikan kisah dia takut kepada makhluk ni supaya kita tahu, ambil kesempatan supaya kita ajak dia kembali takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara macam mana? Lari meninggalkan dosa, lari meninggalkan tipu daya dunia. Kalau dunia ada tipu daya itu, kita lari. Maknanya kalau dunia itu datang manfaat untuk akhirat, jangan kita lari. Maka kita ambil dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat untuk kita bercucuk tanam, mendapatkan hasilnya di akhirat nanti. Dan yang tiada menyebabkan yang demikian itu, maka ia perkhabaran hati, bukannya takut. Itu khabar hati saja, bukannya takut. Kalau takut cabut lagi, itu mana khabar hati. Itu bukannya takut yang sebenarnya. Bahkan takut itu apabila ia sempurna. Nak datangkan sempurnanya makna takut, makna taqwa, makna khauf ini tuan-tuan, nescaya menyebabkan zahid daripada dunia. Yakni dia tidak tergoda dengan tipu daya dunia. Ini orang yang zahid, orang yang zuhud. Bukan mana mereka tinggalkan dunia, buang semua keperluan-keperluan asas dalam dunia ini, tetapi dia tidak dia terselamat. Dia orang zahid, orang zuhud ni orang yang terselamat daripada tipu daya. Tipu daya ni macam-macam lah tuan-tuan, setiap yang melalaikan kita daripada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah cukup sebagai tipu daya dunia. Disibukkan dengan kerja lagi, waktu ibadah sibuk lagi dengan kerja, sedangkan boleh kita skip kerja kita untuk ibadah terlebih dahulu. Sibuk lagi dengan meniaga, sedangkan boleh skip lagi masa untuk solat, tapi sengaja kita bertangguh dan sebagainya. Inilah orang-orang yang masih lagi tertipu dia. Kasihan orang-orang macam ni. Kita sebagai orang Islam, merasa kasihan, dan kita pun mengharap dikasihani juga. Kalau kita orang-orang yang ditipu oleh tipu daya dunia. Saya sendiri pun pernah kena tipu daya dunia. Kita duduk dalam dunia, kita bukan Nabi, kita Bani Adam, bukannya
Bani malaikat. Ya. Pernah juga. Ya, termakan dengan tipu daya dunia ni. Tuan-tuan, wallahu alam lah, saya mengata diri saya je. Ya. Jadi itulah yang, tetapi bagaimanakah tindakan kita selepas itu? Cara yang terbaik ialah kita bersahabat dengan berjumpa dengan orang-orang yang terpelihara dia daripada tipu daya dunia, untuk kita dapatkan panduan daripada mereka, dapatkan amalan daripada mereka, dapatkan nasihat, dapatkan madat, istilah dia. Ya. Madat ni maknanya tunjuk ajar yang berterusan. Ustaz, saya minta madat, Ustaz boleh? Kalau orang tak faham, apa bodoh madat ni? Ya. Ni istilah tasawuf. Sebenarnya minta madat itu ialah minta tunjuk ajar secara berterusan. Itu sebab kadang-kadang ada orang berzikir, madat ya Rasulullah, madat ya Rasulullah, madat ya Rasulullah. Apa bodoh madat ni? Ya. Zikir boleh zikir terapung kau, dia kata. Boleh zikir sampai terapung kau, dia kata. Tak ada lah, ya. Maknanya apa? Maknanya minta tunjuk ajar secara berterusan. Ya. Jangan ajar sekejap je dah lagi, dah hilang, tak dapat jumpa lagi. Itu tak dapat madat kan. Ya. Maknanya orang dapat tunjuk ajar secara berterusan daripada seseorang, orang itu dapat madat. Tapi pengajaran yang baiklah. Pengajaran akhlak, dapat tunjuk ajar akhlak secara berterusan. Ya. Sebab itulah kita kena ada hubungan dengan istimewa dengan orang-orang zahid, orang-orang zuhud ni, supaya kita dapat banyak faedah dan juga limpahan daripada mereka ni, kerana mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan oleh Allah keutamaan mereka dan pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu habis pasal yang kedua pada menyatakan takut dan harap. Al-khawfu war-raja'u. Pasal yang ketiga pada menyatakan zahid. Ini bukan nama orang ni, zahid ya. Zahid ni adalah isim fa'il, iaitu orang yang kita katakan tadi ialah orang yang zuhud. Zuhud itu ialah perbuatannya, ya. Dan zahid itu ialah orang yang dikurniakan zuhud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud itu juga dikatakan bahawa bukan orang yang meninggalkan kekayaan, tidak, ya. Bahkan kekayaan berada di tangan mereka, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati mereka, ya, tidak terpaut dengan kekayaan tersebut. Sebab hati telah diasuh, hatinya telah dibimbing, tidak terpaut dengan harta benda, tidak terpaut dengan kekayaan, tidak terpaut dengan, tetapi di tangannya, Masya Allah, tabarakallah, banyak aset dia, aset, bukan apa lagi dah, kalau sebut aset ni banyak lah, ya. Aset apa kata? Aset beku. Kita ni aset cair je kan. Aset cair, aset beku. Aset beku lagi banyak dari aset cair ni. Tapi di tangan dia lah, dalam fail dia saja, tapi tak sampai dalam hati dia, ya. Kerana hati dia telah pun sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Orang ini dikatakan orang yang zahid. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengakhirnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhud fima fi aidin nasi
yuhibbukan nas. Zahidlah pada dunia. Maknanya apa? Maknanya janganlah engkau terpaut dengan ataupun terpesona dengan tipu daya dunia. Itu izhad fid dunia. Sebaliknya kau berpaut dengan apa? Dengan kebenaran Allah dan Rasulnya. Nescaya Allah Ta'ala mengasihimu, nescaya kamu menjadi kekasih Allah. Yuhibbukallah, jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Wazhud fima fi aidin nas, dan zahidlah kamu pada barang keduniaan yang di tangan manusia. Yuhibbukan nas, nescaya manusia mengasihi kamu. Maknanya apa yang ada pada orang lain, contohnya apa aset yang ada pada orang lain, kekayaan melimpah ruah yang ada pada orang lain, tidak menyebabkan dia merasa terhina, tidak menyebabkan dia merasa ingin merampasnya, dia tidak menyebabkan dia merasa iri hati, hasad, dengki dan sebagainya. Itu dia punya bahagian lah. Rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, rezeki aku setakat ini saja, inilah yang wajib aku syukuri. Orang rezeki yang ada pada orang lain, macam mana aku nak syukur? Itu dia kena syukur sendirilah, kan? Itu pemudah kita boleh fikir. Wazhud fi ma, kalau itulah ada dalam pendirian kita, dalam hati kita, kan? Maka kalau manusia tahu pendirian kita itu, maka mereka akan menyukai dan menyayangi kita. Jadi itulah sebabnya kita berbaik sangka kepada orang-orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Zalika fadlullah yutihi may yasha. Setiap di kalangan hamba Allah Taala itu ada kelebihan-kelebihan yang Allah Taala berikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ada orang ni boleh kelebihan dia lain, ada orang ni kelebihan dia lain, dan ada pun juga kelemahan-kelemahan dia. Jadi inilah menyebabkan kita sentiasa melihat bahawa setiap itu kelebihan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kembalikan segala kelebihan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap kelemahan-kelemahan itu adalah perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu tuan-tuan, untuk bab ini insya-Allah akan datang kita bicara lagi tentang lebih lanjut tentang siapakah yang dikatakan zahid, orang yang zuhud pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada soalan tak tuan-tuan? Berkenaan dengan harap dan takut, sedangkan bila datang seiring dia macam mana? Tak seiring, kan bukan jadi dia, kalau ada takut ada harap macam mana? Ya. Terima kasih Puan Habib di atas soalan yang cukup baik. Takut dan harap ini adalah hasil daripada ilmu. Hasil daripada ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ilmu yang benar-benar ilmu lah. Ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ini kita tak dapat nak jangka siapa yang dapat dulu, siapa yang dapat kemudian. Orang yang betul-betul berilmu, cuma kita dapat tahu orang yang berilmu tu ada tanda-tanda dia. Jadi tanda-tanda dia itu ada tanda dia yang tersembunyi dan ada tanda dia yang zahir. Orang yang takut, orang yang berilmu dikurniakan khauf, khasyah, takwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perkara ini tersembunyi di dalam hati, dalam batin. Kita tak dapat nak menghukumnya secara zahir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan perkara itu tersembunyi di dalam
di dalam batin seseorang. Ada masanya Allah Ta'ala akan zahirkan. Allah Ta'ala akan zahirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menzahirkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni tawadhu, sayyidul mutawaddiin, penghulu orang-orang tawadhu. Kalau boleh tak nak cerita pangkat kedudukan kepada sesiapa pun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan pangkat dia. Allah Ta'ala tak benarkan. Muhammad, kau kena cerita pada umat, pada sahabat kamu, siapa kamu yang sebenarnya. Nabi Muhammad dengan berat hati menceritakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ya, aku ni penghulu anak Adam. Kalau kamu nak tahu, wala fakhra, tapi aku tidak berhajat untuk berbangga-bangga dengan pangkat kedudukan ini. Tapi inilah pengakuan. Ini Allah Ta'ala perintahkan supaya zahir. Zahirkan pangkat kedudukan, apa yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang dikurniakan khauf dan raja ini, tuan-tuan, ada tanda-tanda zahir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pamerkan untuk kita, memudahkan kita. Tanda-tanda zahirnya melalui muamalat dan ibadat seseorang tersebut, dan juga tutur kata mereka pun, dan juga tulisan-tulisan mereka pun dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, dipanggil karamah. Dipanggil karamah. Kemuliaan seseorang hamba tu nampak dizahirkan, ya, karamah. Orang yang dizahirkan karamah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka inilah orang yang dikurniakan al-khawfu war-raja'u. Macam mana kita nak tahu orang tu ada karamah, tak ada karamah? Lihat urusan mereka berkenaan dengan syariat. Apakah urusan mereka tentang syariat itu ialah mereka setiap perkara mereka mengutamakan syariat ataupun tidak dalam perlakuannya sepanjang hari. So, kita boleh. Jadi seandainya kita jumpa dengan orang yang sedemikian rupa, maka hendaklah kita bersangka baik dengan dia, orang yang ada karamah. Dan khair, sebaik-baik karamah, sebaik-baik karamah ialah istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam menjaga syariat itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebiasaannya, berkenaan dengan soalan tadi, datangnya perasaan takut ini, kebiasaannya akan melahirkan harap. Kerana tak mungkin orang itu merasa khauf tetapi tidak ada harap. Akhirnya dia akan berharap juga. Tinggal lagi bila sempurnanya khauf dan raja ini, takut dan harap ini dapat dikurniakan sekali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan jalan kita untuk bersama-sama dengannya. Dan inilah yang dijalani oleh para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu sikit sebanyak yang mampu saya jelaskan, tuan-tuan, ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna min ahli tajalli wa la taj'alna min ahli tawalli. Allahumma ja'alna min ahli al-anwar wal asrar wa la taj'alna min ahli al-aghyar. Allahumma ruddal a'da anna radda waj'al bainana wa bainahum hijaban wa sadda. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.